Halo, Assalamualaikum. Saya Majid Tahidin Maula Muhammad Yunus. Hari ini saya akan membentangkan tajuk chapter 3, iaitu yang pertama ialah Sustaining Competitive Advantage, yang kedua Aligning IT with Business Objective, yang ketiga ialah Managing Strategy Transition. Okey. Di bawah tajuk ini saya akan menerangkan beberapa aspek, iaitu definition, jenis dan langkah-langkah untuk bangunkan sustaining competitive advantage. Okey, bermulanya definition untuk competitive advantage ialah kelebihan daya saing yang mampan adalah aset attribute atau kebolehan syarikat yang sukar diduplikasi atau dilebihi dan memberikan kedudukan jangka panjang yang unggul atau baik berbanding pesaing. Okey, kita masuk kepada jenis sustainable competitive advantage. Dia ada 5 jenis, iaitu lower cost, iaitu penyediaan kos rendah, harga rendah, ekonomi yang berskala dan operasi yang cekat dapat membantu syarikat mengekalkan persaingan dengan menjadi penyedia kos rendah. Menjadi penyediaan kos rendah boleh menjadi penghalang utama kemasukan. Di samping itu, harga yang rendah dilakukan secara konsisten dapat membina kesetiaan jenama menjadi kelebihan daya saing yang besar. Contohnya Walmart. Okey. Jenis yang kedua ialah powerful brand. Ia memerlukan pelaburan yang besar dalam masa dan wang untuk membina jenama. Tidak banyak yang diperlukan untuk menghancurkannya. Jenama yang baik tidak ternilai kerana menyebabkan pelanggan lebih suka jenama daripada pesaing. Menjadi peneraju pasaran dan mempunyai reputasi korporat yang hebat boleh menjadi sebahagian daripada jenama yang kuat dan kelebihan daya saing. Contohnya Coca-Cola, Nike, Adidas, dia jenama-jenama besar. So bila ada jenama, customer akan mudah tahu produk tersebut. Okey, yang ketiga ialah outstanding management people, iaitu pengurusan orang cemerlang. Selalu ada pengurusan luar biasa yang tidak ketara. Ini sukar untuk diukur, tetapi ada yang menang dan kalah. Pemenang nampaknya membuat keputusan yang tepat dan masa yang tepat. Pemenang memberi motivasi dan memanfaatkan pekerja mereka, terutama ketika menghadapi cabaran. Pengurusan yang telah berjaya selama beberapa tahun adalah kelebihan daya saing. Okey, yang keempat adalah market or pricing power, iaitu kuasa pasaran atau harga. Sesebuah syarikat yang mempunyai kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan pasaran dikatakan mempunyai kekuatan harga. Syarikat yang mempunyai kekuatan harga biasanya memanfaatkan halangan masuk yang tinggi atau memperoleh kedudukan dominan di pasaran mereka. Okey, yang kelima adalah barriers to entry, iaitu halangan untuk masuk. Kelebihan kos syarikat yang ada berbanding syarikat baru adalah penghalang masuk yang paling biasa. Kos pelaburan yang tinggi, iaitu AT&T dan peraturan pemerintah adalah halangan biasa bagi syarikat yang berusaha memasuki pasaran baru. Halangan masuk yang tinggi kadang-kadang mewujudkan monopoli atau monopoli berhampiran, iaitu syarikat utility. Okey, sekarang kita masuk kepada 5 steps to develop a sustainable competitive advantage. Okey, yang pertama ialah understand the market and each segment. Look for those niches that are not well serviced by competitor and can be profitably target and sold to. Yang maksudnya fahami pasaran dan segmennya. Cari niche yang tidak dilayan baik oleh pesaing dan boleh disasarkan dengan baik dan dijual kembali. Okey, yang kedua adalah develop an understanding of what customer really want and establish a value proposition that grabs their attention, iaitu kembangkan pemahaman tentang apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan dan buat cadangan nilai yang menarik perhatian mereka. Okey, yang kedua ni macam kita nak buat produk tu mestilah menarik perhatian pengguna. Okey, yang ketiga adalah work out the key things that you need to do really well to support and deliver the value
proposition. For example, service, level, quality, branding, pricing dan sebagainya. Yang keempat adalah ketahui kekuatan dan kecakapan teras anda dan bagaimana anda boleh menggunakan dengan cara inovatif untuk memberi nilai kepada pasaran pilihan anda. Okey, nombor 4 ni kita kena tahu apa kekuatan dan kelemahan produk kita. Masa tu kita boleh kembangkan produk kita berbanding dengan produk-produk lain. Yang kelima adalah reka model perniagaan untuk menyokong dan memberikan cadangan nilai. Okey, bila kita dah buat produk, kita mesti ambil tindak balas customer terhadap produk kita. Masa tu kita boleh tahu kelemahan kita, apa yang perlu dipertingkatkan untuk produk kita. Okey, sekarang ni kita masuk aligning IT with business objective. Iaitu maksudnya proses di mana organisasi perniagaan menggunakan teknologi maklumat iaitu IT untuk mencapai objektif perniagaan, biasanya peningkatan prestasi kewangan atau daya saing pasar. Beberapa negosiasi lebih memfokuskan pada hasil kemampuan IT untuk menghasilkan nilai perniagaan daripada kaedah keharmonian antara IT dan pembuat keputusan perniagaan dalam organisasi. Okey, kelebihan of alignment dalam syarikat. Yang pertama adalah semua orang akan berusaha menuju matlamat bersama. So bila ada IT ni, objektif tu pekerja akan nampak. So dari situ mereka boleh kerjasama untuk menuju matlamat, untuk menuju objektif mereka. So mereka dah tahu objektif, so mereka akan buat kerja mengikut objektif tersebut. Okey, yang kedua ialah lebih mudah untuk mengawal dan menguruskan risiko dan masalah pematuhan. Okey, bila ada IT ni kita akan tahu, kita akan mudah mengesan risiko kelemahan. So di situ juga kita akan cepat-cepat untuk membetulkan risiko tu ataupun kelemahan tersebut. Okey, yang ketiga adalah meningkatkan ketakasan perniagaan dan membolehkan bertindak balas terhadap perubahan. Okey, kita pergi kepada managing strategic transition. Okey, sebelum tu proses pengurusan peralihan melibatkan pelaksanaan perubahan melalui perancangan, penyusunan dan pelaksanaan perubahan yang sistematik untuk mencapai keadaan masa depan yang diinginkan tanpa mempengaruhi kelangsungan perniagaan semasa proses perubahan. So ada 6 langkah untuk 6 langkah efektif organisation change management. Yang pertama adalah tentukan perubahan dengan jelas dan sejajar dengan matlamat perniagaan. Mungkin kelihatan jelas, tetapi banyak organisasi melewatkan langkah penting pertama ini. Adalah salah satu perkara untuk mengartikulasikan perubahan yang diperlukan dan sepenuhnya untuk melakukan tinjauan kritikal terhadap objektif organisasi dan tujuan prestasi untuk memastikan perubahan itu akan membawa perniagaan anda ke arah yang betul secara strategi, kewangan dan etika. Langkah ini juga dapat membantu anda menentukan nilai perubahan yang akan mengukur usaha dan input yang harus anda laburkan. Yang kedua adalah tentukan kesan dan kesannya. Setelah mengetahui dengan tepat apa yang ingin dicapai dan mengapa, anda harus menentukan kesan perubahan tersebut di pelbagai peringkat organisasi. Kaji kesan pada setiap unit perniagaan dan bagaimana ia merangkumi struktur organisasi kepada individu. Maklumat ini akan mula membentuk rangka tindakan di mana latihan dan sokongan sangat diperlukan untuk mengurangkan kesannya. Okey, yang ketiga adalah kembangkan strategi komunikasi. Walau semua pekerja harus diambil dalam perjalanan perubahan, 2 langkah pertama akan menunjukkan pekerja yang anda harus menyampaikan perubahannya. Tentukan kaedah komunikasi yang paling berkesan untuk berkumpul atau individu yang akan membawa mereka ke kapal. Strategi maksudnya ke objektif lah. Strategi komunikasi seharusnya mencakup garis waktu bagaimana perubahan yang akan disampaikan secara bertahap dan saluran komunikasi dan media yang anda akan gunakan.
Okey, keempat adalah memberi latihan yang berkesan. Dengan adanya mesej perubahan di tempat terbuka, penting bagi orang mengetahui bahawa mereka akan menerima latihan berstruktur atau tidak formal. Untuk mengajar kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk beroperasi dengan cekap ketika perubahan dilancarkan, latihan boleh merangkumi rangkaian modul dalam talian pembelajaran makro atau pendekatan pelajaran campuran yang menggabungkan sesi latihan tatap muka atau bimbingan di tempat kerja. So leader syarikat ni perlu memberikan latihan lah. Akhirnya kata mudah dia, latihan yang berkesan lah untuk pekerja-pekerja bawah dia. So yang kelima adalah laksanakan struktur sokongan, iaitu measure the change process. Implement laksanakan struktur sokongan. Implement a support structure. Menyediakan struktur sokongan adalah mustahak untuk membantu pekerja menyesuaikan diri dengan emosi dan praktikal terhadap perubahan dan membina kecekapan, tingkah laku dan kemahiran teknikal yang diperlukan untuk mencapai hasil perniagaan yang diinginkan. Sebilangan perubahan boleh mengakibatkan pengurangan atau penyusunan semula. Jadi anda boleh mempertimbangkan untuk memberi sokongan seperti khidmat kaunseling untuk membantu orang menavigasi situasi, untuk membantu pekerja menyesuaikan diri dengan perubahan, bagaimana peranan dilakukan, bimbingan atau kebijakan pintu terbuka dengan pihak pengurusan untuk mengajukan pertanyaan ketika mereka muncul dapat disiapkan. So maknanya pekerja juga akan perlu memainkan peranan mereka. Kalau tak faham, mereka boleh tanya, dan orang-orang atas perlu memberi bimbingan kepada pekerja-pekerja bawah. Okey, yang keenam adalah ukur proses perubahan, iaitu measure the change process. Sepanjang proses pengurusan perubahan struktur harus dibuat untuk mengukur dampak perubahan bisnes dan memastikan peluang pengukuhan yang berterusan ada untuk membangun kecekapan. Kita juga harus menilai rancangan pengurusan perubahan untuk menentukan keberkesanannya dan mendokumentasi segala pelajaran yang dipelajari. So daripada kelima-lima langkah ni, kita perlu menilai setiap langkah ni apa kesan dia. So kalau benda tu dapat mempertingkatkan kualiti pekerja, kena harus konsisten lah buat. So kalau ada kelemahan terhadap langkah-langkah ni, kita perlu mempertingkatkan langkah-langkah tersebut. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum.